Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 8 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta pendidikan antara keutamaan manifesto Barisan Nasional BN pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia dikenali sebagai PADU, iaitu sikatan daripada perancangan, amal dan usaha yang menggariskan 5 fokus utama dan 99 tawaran. PADU akan dinikmati pelbagai golongan masyarakat terutamanya kumpulan B40 dan M40 selain tidak melupakan golongan T20. Katanya ia menjanjikan pemotongan cukai pendapatan 2% kepada kelompok M40 dan mereka yang termasuk dalam kumpulan pembayar cukai antara RM50,000 hingga RM100,000. Tindakan itu bagi membolehkan kuasa beli golongan M40 meningkat dan mengurangkan beban kewangan mereka. Selain itu, dalam penyelesaian kos sara hidup, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata, revolusi besar-besaran dalam sistem pengagihan bantuan di seluruh negara dengan memperkenalkan skim bantuan pendapatan asas atau Assistive Basic Income. Melalui skim ini, kerajaan yang baru nanti, insya-Allah akan memasukkan atau mengkreditkan bantuan secara automatik kepada semua isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,208. Ini adalah top up atau tambahan pendapatan bulanan bagi memastikan semua isi rumah di seluruh negara mempunyai sekurang-kurangnya pendapatan RM2,208 sebulan. Skim ini adalah jalan paling adil, munasabah dan strategik. Bukan sahaja bagi menangani kos sara hidup yang sangat membebankan, namun memastikan tiada lagi isi rumah yang terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Atau dalam arti kata lain, selepas ini, insiden kemiskinan mutlak hanya akan tinggal sejarah di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika membentangkan manifesto itu secara maya malam tadi. 4 ahli UMNO yang bertindak bertanding mewakili parti lawan dan menjadi calon bebas pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 digugurkan keahliannya daripada parti. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, yang mengesahkan tindakan diambil selaras dengan Fasal 20.11 Perlembagaan UMNO. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, ia memaklumkan penyandang kerusi Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib dari Parlimen Maran yang mewakili Perikatan Nasional PN serta Datuk Zahidi Zainul Abidin yang bertanding sebagai calon bebas bagi kerusi Parlimen Padang Besar dan Datuk Azhar Ahmad bagi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Perlis. Tambah Datuk Seri Ahmad, UMNO membuat keputusan pengguguran keahlian 4 ahli parti pada PRU15 selepas penamaan calon mereka diterima Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada Sabtu lalu. Sehubungan itu, semua jawatan mereka di peringkat UMNO bahagian akan dipangku oleh Timbalan Ketua UMNO bahagian yang berkenaan. Katanya perlembagaan itu jelas menyebut seorang ahli yang menang bertanding dan meninggalkan parti atau bertanding sebagai calon bebas atau parti lawan dalam pilihan raya akan gugur keahlian dengan sendirinya. UMNO turut menegaskan beberapa ahli lain termasuk mereka yang dilihat mengiringi 4 calon berkenaan semasa proses penamaan calon yang disifatkan sebagai menyokong calon parti lawan sedang dalam proses siasatan sebelum tindakan lanjut diambil. Sebelum ini, media melaporkan tindakan Ketua Bahagian Arau Datuk Seri Syahidan dan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail bertanding di Parlimen Arau dan Maran atas tiket PN. Seorang lagi iaitu Ketua UMNO Bahagian Padang Besar Datuk Zahidi pula bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Padang dan Dun Titi Tinggi. Sesudah itu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan pemimpin parti yang bertindak sedemikian akan dipecat berkuat kuasa serta-merta.
Calon Barisan Nasional BN Parlimen Sungai Besar Dato' Sri Jamal Muhammad Yunus membuat laporan polis berhubung satu posting poster berunsur fitnah yang cuba menyemarakkan sentimen perkauman. Ia dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sabak Bernam sekitar jam 5 petang semalam. Peguam beliau, Dato' Muhammad Imran Tamrin berkata poster yang menuduh dan mengaitkan Dato' Sri Jamal dikuatiri berpotensi menggugat ketenteraman awam dan berunsur hasutan. Kenyataan yang dimuatnai di media sosial memaparkan poster kempen ketika pilihan raya kecil PRK Parlimen Sungai Besar pada 2016 jelas berbentuk fitnah dan menyentuh peribadi. Bagaimanapun, Dato' Sri Jamal sudah menjelaskan beberapa kali berhubung perkara itu ketika kempen PRK Parlimen kerana ia ternyata berniat jahat. Katanya hantaran tular itu juga disifatkan mengambil kesempatan ketika tempoh kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sabak Bernam Superintendent Agus Salim Muhammad Alias berkata pihaknya telah membuat semakan mengenai perkara itu dan kertas siasatan sudah dibuka pada Jun 2016 berkaitan isu papan iklan kempen pilihan raya berkenaan. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai agar tidak memuat naik sebarang isu sensitif yang boleh menggugat keharmonian dan kelancaran proses PRU15. Sementara itu, di Kemaman Terengganu, pemuda UMNO bahagian itu membuat laporan polis berhubung kai rentang yang menghina pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Dato' Sri Ahmad Said. Ia dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kemaman jam 4.30 petang semalam. Ketua Pemudanya Hashim Ali berkata perbuatan itu adalah serangan peribadi yang dianggap melampau dan tidak bermoral terhadap Dato' Sri Ahmad yang juga calon Barisan Nasional BN Parlimen Kemaman pada pilihan raya umum kali ini. Ulas beliau, tuduhan pemimpin UMNO cabul kehormatan dan cekor telah digunakan sebagai bahan kempen pihak tidak bertanggungjawab. Perbuatan itu jelasnya telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan ahli dan penyokong BN. Beliau berkata sejak Jumaat lalu, pihaknya telah menerima maklumat berhubung perbuatan itu. Berita seterusnya. Dua lelaki diburu polis kerana disyaki bertindak menyamun menggunakan parang di sebuah klinik pergigian di Bandar Seri Putra berdekatan Bangi semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, SCP Muhammad Zaid Hassan berkata, berdasarkan video yang tular, suspek merupakan dua lelaki warga tempatan. Beliau berkata dalam kejadian itu, suspek berjaya melarikan sebuah komputer riba, dua telefon bimbit, wang tunai sekitar RM2,000 dan seutas rantai emas. Bagaimanapun, kesemua mangsa yang berada di dalam premis berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan. Muhammad Zaid berkata kes disiasat di bawah Seksyen 395/397 Kanun Kesisaan, iaitu kesalahan merompak secara berkumpulan dengan menggunakan senjata yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika disabitkan kesalahan. Terdahulu, tular video berdurasi 1 minit 10 saat memaparkan seorang wanita dilihat bergelut dengan dua perompak itu bagi menyelamatkan barangan peribadinya. Turut kelihatan dua kaki tangan premis berkenaan. Kes jangkitan harian baharu COVID-19 di negara ini mencatatkan penurunan dengan 2,521 kes dilaporkan setakat malam tadi berbanding 3,913 kes sehari sebelumnya. Data Kementerian Kesihatan KKM menerusi laman sesawang KKM Now menunjukkan sebanyak 2,519 kes membabitkan penularan tempatan, manakala dua lagi kes import. Jumlah itu menjadikan keseluruhan 4,929,972 kes sejak COVID-19 mula dikesan pada Januari 2020. Bagaimanapun, 8 kematian direkodkan dengan 2 daripadanya adalah kematian di luar fasiliti kesihatan BID. Setakat tengah malam tadi, statistik kematian adalah sebanyak 36,495 dengan 7,767 adalah BID. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata jangkitan kes COVID-19 menunjukkan peningkatan sebanyak 57.3% apabila 26,616 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi ke-44 2022 iaitu dari 30 Oktober hingga 5 November berbanding 16,917 pada ME sebelumnya.
Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia KZ di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiakz.com. Assalamualaikum dan salam hormat.